Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat tajuk trigonometri bab yang ketiga. Okey, dalam tajuk ni konsep yang utama ialah cara sudut disusun. Kalau kita perhatikan, kalau sudutnya ialah sudut positif, dia bermula dengan kosong, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Okey, kalau kita perhatikan dia disusun ikut lawan arah jam. Pergerakan sudut adalah lawan arah jam. 0, 90, 180, 270. Okey, tapi kalau sudutnya sudut negatif, kita perhatikan 0, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Dia mengikut, pusingannya adalah mengikut arah jam. Okey, yang pertama. Yang kedua ialah kita tengok sukuan. Sukuan 1, sudut antara 0 sampai 90 darjah. Ini berdasarkan sudut positif. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Kalau sudut negatif pun sama juga. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Yang berbezanya adalah cara pusingan sudut. Maksudnya kalau negatif sudutnya 0, 90. Tapi kalau positif 0, 90. Dia ikut 90-nya di atas. Okey, kita cuba perhatikan latihan pertama untuk mengenal pasti sukuan. Kita nak kenal pasti sudut itu jatuh pada sukuan yang mana bagi sudut berikut. Contoh sudut 100 darjah. Dia jatuh pada sukuan berapa? Okey, kalau kamu perhatikan sudut ini ialah sudut positif. 100 darjah. Okey, kita perhatikan. Okey, kalau sudut 1 darjah, sudut ni sudut positif, bermaksud kita gerak sudut ikut lawan jam. Kita bermula dengan 0 darjah. Okey, saya akan gerakkan. Perhatikan pergerakan sudut daripada 0. Okey. Kita nak 100 darjah, kita pusing ikut lawan jam sampailah dia jumpa 100 darjah. Okey, kalau kita perhatikan 100 darjah dia jatuh pada sukuan yang kedua. Dia jatuh pada sukuan yang kedua yang ni lah. Okey, jatuh pada sukuan yang kedua. Okey. Baik, kita cuba tengok. Kita cuba tengok contoh yang lain pula. 100 darjah ni tadi jatuh pada sukuan yang kedua. Kita tengok 319 darjah. 319 darjah. Kita gerakkan protektor ini daripada 0 sampai 390 darjah. Okey, cuba perhatikan. Bermula daripada 0 pergerakannya. Okey, kita gerakkan sampai 319, 90
Okey, kita mula daripada kosong. Kita gerakkan 90, 180 darjah, 270. Kita nak sampai 319. Okey, baik. Perhatikan sudut itu jatuh pada sukuan yang ke-4. Okey. Maksudnya sekarang ialah kita berhenti di sini tadi Kita berhenti di sini. Jarum kita berhenti di sini. Jadi sini dia jatuh pada sukuan yang ke-4. Jadi kita perlu tulis sukuan ke-4. Kalau 55 di bawah pada 90. Jadi 55 tu ialah pada sukuan yang pertama. Kalau 205 lebih pada 180 tapi kurang daripada 270. Jadi dia jatuh pada sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga ni sukuan yang ketiga. Okey. Pergerakan sudut tersebut dia mesti bermula dengan kosong. Tak kira kamu nak letak kat sini ke, kamu nak letak dekat sini ke, tak ada masalah. Okey, contoh 189 solat E tersebut, kita pusing 90, 180, dia nak 189. Okey, satu lebih kurang macam tu. Kita punya jarum jam ni tadi berhenti di sini. Ini ialah 189. Bermaksud 189 ni jatuh pada sukuan yang ke-3. Jadi kita perlu tulis sukuan yang ke-3. Baik, bagi sudut negatif. Bagi sudut negatif pula, contoh kita tengok sudut negatif 105 darjah. Kita dah faham bahawa, kita dah tahu bahawa negatif menunjukkan pergerakan sudut ikut arah jam. Bermaksud sudut berpusing begini. Ikut arah jam. Okey, kita tengok contoh negatif 105. Kita mulakan daripada kosong. Kita mulakan bergerak 105. Ingat, kita bergerak ikut arah jam. 105. Okey. Bila 105, kita punya jarum jam tadi dia berhenti di sini. Daripada kosong bergerak sini 105 darjah. Jadi sudut ini jatuh pada sukuan yang ketiga. Yang ketiga. Kalau 100 negatif 198 pula, kita gerak lagi. Okey. Kita gerakkan. Okey, kalau sudut negatif 198 darjah, kita gerakkan, tengok dia jatuh pada sukuan yang keberapa. Bermula daripada kosong. Kita gerakkan negatif 198. Okey, melepasi 180. 98 lebih kurang dekat situ. Okey, bermaksud sudutnya dah jatuh pada sukuan yang ketiga. Bergerak daripada kosong sampai 198 jatuh pada sukuan yang kedua. Okey, dan seterusnya lah. Negatif 125 kita gerakkan daripada kosong sampai, maksudnya dia berada pada sukuan yang ketiga. Negatif 35 darjah kita gerakkan daripada kosong sampai kat sini. Sebab pada sukuan ini dia terletak antara kosong sampai 90 darjah, 35 darjah. Jadi jatuh pada sukuan ke-4. Kalau negatif 296 jatuh pada sukuan ke-296, maksudnya dia antara 270 sampai 360 darjah. Jadi berada pada sukuan yang pertama. Okey, yang penting dekat sini ialah kamu tengok sudutnya, sudut positif ke sudut negatif. Kalau sudut negatif, kita bergerak ikut arah jam. Sukuannya tetap sama. Tapi kalau sudut positif, kita bergerak ikut lawan jam. Untuk menjawab soalan yang latihan 3 nyatakan sukuan ini, kalau contoh dia bagi sudut seperti soalan A 228, nyatakan sukuan.
Jadi kamu mula-mula mesti kamu buat gambar raja sudut positif 0, 90, 180, 270, 360 darjah. Okey, kamu mesti buat macam tu. 228 kita jalan, kita gerak daripada kosong ikut lawan jam. Jadi kita bergerak 0, 90, 180. Jadi 228 lebih kurang dekat sini, iaitu sudut tu antara 180 dan 270. Okey, jadi seolah-olah jarum jam kita berhenti di sinilah. Okey, kalau di sini dia jatuh pada sukuan yang ke-3. Jadi jawapan kita ialah pada soalan 3. Okey. Kalau contoh soalan G, sama juga kita buat dulu sudut dan perhatikan dia sudut negatif. Negatif dia bergerak arah jam 0, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Okey, kita pusing sahaja daripada kosong. Yang ini maksudnya ialah 304 darjah 27 minit. Okey, gerakkan. Ingat gerak daripada 0 darjah ni lah. Tak kira lah kamu letak kat sini, nak tak sini tak ada masalah. 0, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah. Jadi 304 lebih kurang jatuh dekat situlah. Yang ni daripada sini sampai ke sini sudutnya ialah 304 darjah 27 minit. Jadi dia jatuh pada sukuan yang pertama. So jawapan kita ialah sukuan yang pertama. Okey. Nah, kalau F ini 241.5 darjah, itu cara kita baca soalan. Tak ada masalah, sudut positif kita pusing ikut lawan jam. Okey. Untuk soalan latihan 4, tentukan sukuan yang mana sudut di bawah terletak. Okey. Sukuan macam biasa kamu labelkan 1, 2, 3 dan sukuan ke-4. Okey. Perhatikan di sini. Daripada dia bergerak daripada sini sehingga jarum jam berhenti di sini. Jadi bermaksud sudut ini 303 terletak pada sukuan ke-4. Okey. Kalau yang ini tengok bermula daripada sini dan dia berakhir di sini. Jarum berhenti di sini. Dia bergerak berhenti di situ. Bermaksud dia jatuh pada sukuan ke-3. Okay, so jawapannya ialah pada sukuan yang ke-3. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana untuk mengenal pasti sudut OA dan OB dalam unit bulatan. Okey, yang ini bulatan ini kita panggil bulatan unit. Okey. Kenal pasti sudut OA. OA maksudnya ialah dia kita punya jarum jam tu daripada situ ke situ. Maksudnya sudut itu dikira daripada kosong sehingga yang dekat sini. Okey. Perhatikan dan kamu kena ingat sudut mesti kosong, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah. Okey. Bila sini 360 darjah. Baik, kamu perhatikan jarum jam kita dia berhenti di sini Bila di sini dia adalah termasuk 20 darjah yang ini. Bila termasuk 20 darjah ini bermaksud 180 kita tambahkan dengan 20 darjah. Seperti inilah Okey, seperti ditunjukkan pada kita dekat sini. Okey. Daripada kosong sampai jarum jam kita berhenti di sini. Dan dia adalah termasuk dengan 20 darjah yang diberi. Bila dia termasuk, kita kena tambah. Bila masuk, jarum jam kita masuk
dalam sudut yang diberi ini. Okey. Kalau contoh OB pula, contoh soalan OB, sudut yang beri 52 hanya di sini Okey. O ke B kita bergerak okey, daripada sini sampai ke sini sampai ke situ. Okey, jarak jauh kita berhenti di sini. Kita bergerak daripada kosong sampai di sini. Okey, perhatikan 52 darjah ini tidak termasuk dalam pergerakan pusingan jam kita, pusingan sudut kita. Tidak termasuk dekat luar. Bila tidak termasuk, bermaksud tolak. Tidak masuk sudut yang diberi, tidak masuk sudut 52 ini, tidak masuk dalam pusingan sudut yang kita buat tadi. Okey. Lagi sekali saya terangkan. Perhatikan Dia tanya OB. Bila ditanya OB, bermaksud daripada O sampai ke jarum jam kita daripada yang sini. Stop setakat ini. Dan kita pusing dia daripada kosong sampai garisan merah itu. Okey. Perhatikan sudut 52 tidak termasuk dalam kita punya pusingan. Jadi bila tidak termasuk 360 tolak 20 darjah. Tolak 52 darjah. Tolak 52 darjah. Bukan 20 darjah Sebab 52 dia bagi kat sini. Kenapa 360? Kenapa 360? Sebab jumlah keseluruhan sudut kita ialah sampai 360. Kita hanya tolak kawasan ini saja. Okey, kita tolak. Okey. Contoh soalan A. Sudut OA. Dia nak OA bermaksud daripada kosong sampai ke sini sudut kita. Masuk tak sudut 25 darjah ni? Tidak masuk. Jadi apa tolak apa? Jadi kita ambil 180 darjah. Kita akan tolakkan dengan yang tak masuk ni. Tolak dengan ni. Jadi kita akan tulis 180 darjah. Tolakkan dengan 25 darjah. Okey. Kita akan dapat jawapannya ialah 155 darjah. Kalau soalan B, O ke B, kita pusing daripada kosong sampai ke garis sini. Okey, sampai ke garis sini. Jarum kita berhenti di sini. Okey, jarum jam. Masuk tidak? Tak masuk. Bila tak masuk, jadi apa tolak apa? Mesti 360 darjah. 360 darjah kita tolakkan dengan 72 darjah. Okey. Contoh soalan D, kita tengok dia nak OD bergerak daripada kosong. Kamu boleh mula pada sini, tak ada masalah. Okey, katalah kosong kita sini. Yang penting kita ambil garis kosong ni. Kita bergerak sini sampai ke OD. Sampai ke OD. Okey. Baik. Perhatikan dekat sini 30 darjah. 37 darjah kan? Okey. Jadi dan sudut yang diberi ini termasuk dalam kita punya pergerakan tadi. Jadi kita mesti tambah dengan 37 darjah. Masalahnya nak tambah 270 darjah tambah dengan 37 darjah ataupun 360 tambah dengan 37 darjah. Mestilah 270 darjah kan? Akan tambah dengan 30 darjah. Kalau 360 darjah kita tambah dengan 37 darjah, lebih pula. Jadi kamu kena tahu nak tambah apa. Kalau tolak apa, nak tolak apa. Okey, contoh soalan E.
dia nak OE. Kita gerak sehingga jumpa OE ni. Kita gerak sehingga jumpa. Maksud kita gerak pada sini sehingga ke sana. Okey. Sudut yang diberi ni tidak masuk. Bila tak masuk, tolak. Masalahnya apa? Tolak apa? Perhatikan. 90. Tolak yang inilah. 90 darjah tolak 52 darjah. Okey. Kalau soalan F, OF, kita bergerak sehingga jumpa OF, kita berhenti di sini Kita gerak 090. Okey, kita gerak sini. Sudut yang diberi tidak masuk. Bila tak masuk, kita kena tolak dengan sudut yang diberi tu, iaitu tolak dengan 30 darjah. Masalah kita, adakah 180 tolak dengan 30 darjah ataupun 270 tolak dengan 30 darjah? Mestilah 270 tolak 30 darjah. Kalau 180 tolak 30, sudutnya jatuh dekat sini. Jadi salah lah, sedangkan sudutnya jatuh antara 180 hingga 270. Jadi 270 darjah kita tolak dengan 30 darjah. So jawapannya ialah 240 darjah. Logik lah. Dekat sini sudutnya ialah 240 darjah. Okey, baiklah. Untuk hari ini, apa yang kita belajar? Yang pertama ialah kita tahu sudut 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan kembali akhirnya 360 darjah. Okey. Sukuannya sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Okey. Pusingan sudut bermula daripada kosong. Tak kira nak mula pada sini, kita pusing ke sana, ataupun kita nak mula pada sini. Yang penting kita pilih garis yang 0 darjah ni, ataupun ke sana lah. Tak ada masalah. Yang ini adalah sudut positif. Okey, kalau sudut negatif 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Okey, sukuannya masih sama, 1, 2, 3 dan 4. Okey, cuma cara kita pusing ialah daripada garis kosong ni, kita pusing ikut arah jam. Okey, sekian saja. Saya minta kamu cuba latihan-latihan sampai ke latihan 5.